bagaimana seseorang itu ingin mendapat pahala di dalam solatnya. Pahala di dalam solat ini bukan ditentukan dengan panjang pendek solatnya. Bukan ditentukan dengan panjang pendek solatnya. Adapun pahala itu ditentukan daripada kadar khusyuk solatnya. Berapa banyak hadirnya hati dia di dalam solat dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ta'rif asal bagi khusyuk ialah menghadirkan hati dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingat Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara yang dipanggil sebagai kita ingat azab Allah contohnya, itu bukan khusyuk, itu benda yang boleh membantu untuk seorang khusyuk. Bila dia solat, dia ingat azab Allah. Kalau solat aku ni tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, kalau solat aku tidak diberi pahala, maka rugilah aku di hari akhirat kelak. Maka dia ingat azab Allah, dia ingat apa yang disebut sebagai balasan-balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan khusyuk, itu membantu khusyuk. Itu membantu khusyuk. Sama juga memahami ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, memahami tafsiran surah Al-Fatihah, memahami tafsiran bagi ayat-ayat yang lain, bukan terjemahan, tafsiran ayat-ayat yang lain yang dibaca oleh imam-imam contohnya. Kerana dia belajar ilmu tafsir, contohnya di masjid ni ke, di surau ni ke, ada di muka kitab tafsir contohnya, maka imam baca berkebetulan dengan surah yang dia baru belajar tafsirannya, maka dia mentadabbur pada ayat-ayat Al-Quran di dalam solatnya, pada bacaan imamnya. Maka itu membantu khusyuk. Bukanlah itu khusyuk yang sebenar, bukan itu yang dinamakan sebagai khusyuk. Adapun ia membantu supaya seseorang mendapatkan khusyuk. Kata Syekh Daud pada matan yang jauh ini, dan dinyatakan khusyuk dan tawaduk bagi Allah tatkala rukuknya dan sujudnya, dan memenuhkan hati baginya dengan ta'zim bagi Allah, iaitu dia dalam hatinya dia menghadirkan khusyuk dan tawaduk, dia merasa kerendahan diri dia sebagai seorang hamba, dan dia mentakuti Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita sebut mengingati Allah Subhanahu wa taala, bukan disuruh bayangkan Allah. Dulu tak silap dah cerita ke belum kisah sini, ada sekitar tahun 2011 macam tu. 2010 macam tu lah, 2010 lebih kurang 2011. Okay. Saya ada mengajar di satu surau tu, awal-awal mencemplungkan diri dalam bidang pengajaran di surau. Antara surau pertama yang diajar, yang mengajar kurang berapa tu, 9 tahun lepas, 12 tahun lepas itulah. Maka masa ketika itu diajarkan kitab Aqidatul Muslimin, akidah orang Islam. Maka tak kala kita membahaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan pada perbahasan bahawasanya tidak boleh dibayangkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la fikrata fir rabb, tidak ada imajinasi pada Tuhan, tidak ada pemikiran pada Allah. Allah bukan sesuatu yang boleh digambarkan, kerana setiap yang boleh digambarkan, yang boleh diimajinasikan, itu bukan Allah, itu makhluk. Itu makhluk. Sebelum Pro 2 Alza baru keluar, kita dah dapat gambaran, kita dah cuba membayangkan. Ada yang kata lebih kurang dengan Toyota Veloz contohnya. Kita menengok Toyota Veloz, boleh digambarkan, mungkin Alza ni ada perubahan sikit-sikit, kita gambarkan. Kerana apa? Kerana gambaran itu boleh terhasil dalam minda kita dengan ciri-ciri jisim, warnanya, rupa bentuknya, saiznya, ukurannya dan sebagainya. Maka barulah terhasilnya apa yang dipanggil sebagai gambaran. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak mempunyai saiz, yang tidak mempunyai ukuran, yang tidak mempunyai rupa bentuk, yang tidak mempunyai warna dan sebagainya, sifat-sifat makhluk, maka tidak boleh digambarkan Allah. Tak mungkin seseorang boleh menggambarkan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Bahkan haram menggambarkan Allah.
Dan jika seseorang meyakini bahawasanya gambaran yang digambarkan itu adalah Allah, maka hukumnya dia terkeluar dari Islam. Kenapa? Kerana dia meyakini gambaran itu gambaran Allah. Dia meyakini gambaran itu adalah Tuhan dia. Sedangkan gambaran itu bukan Tuhan dia. Tuhan dia tidak bergambar, Tuhan dia tidak berjisim, Tuhan dia tidak berupa bentuk. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang digambarkan itu bukan Tuhannya. Kalau dia menggambarkan Tuhannya, berarti dia bukan menyembah Allah, tetapi dia menyembah gambaran. Dia menyembah gambar. Bagaimana boleh terhasil berhala-berhala di luar sana? Orang yang bukan Islam menyembah berhala di luar sana. Bagaimana boleh terhasil berhala dengan rupa bentuk yang berbagai, dengan warna berbagai, dengan anggota berbagai, dengan saiz yang berbagai, dengan tempat yang berbagai? Bagaimana terhasil? Daripada gambaran. Daripada gambaran. Kalau kita tanyakan kepada mereka, kenapa patung ni warna kuning? Malam tadi dia dapat mimpi patungnya warna kuning. Kenapa telinganya besar? Kerana difikirkan kalau telinga kecil kurang dengar. Ini kerana hasil daripada gambaran-gambaran, imajinasi. Maka Tuhan itu tidak digambarkan. Nabi telah bersabda, la fikrata fil rabb. Bahkan Imam Ahmad Ibn Hanbal dan Imam Zunnun al-Nusri telah menyebut, mahma tasawwarta bi balik fallahu la yushbihu dzalik. Apa sahaja yang tergambar di fikiran Allah Ta'ala tidak seperti itu. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak digambarkan. Maka seseorang yang mendakwa dia khusyuk kerana dia menggambarkan Tuhan, maka itu bukan khusyuk. Itu tipu daya daripada iblis dan syaitan. Iblis menipu daya di dalam solat. Sebab tu kita jangan ingat, dalam kita melakukan ketaatan, kita tidak akan ditipu daya oleh iblis. Iblis dan syaitan dalam kita buat taat pun dia tipu daya kita. Dalam kita buat taat pun dia suruh kita riak. Dia suruh kita harapkan pujian orang. Baca sedap sikit, dia orang puji, kita pun baca sedap, bismillah, tarik dengan lagu, dengan tajwid, dengan apa semua, baca kerana harap orang puji. Masya Allah. Akhirnya amalan yang baik tapi diganjari dengan dosa. Kerana berdosa? Kerana riak. Kerana riak. Maka cabaran di dalam solat, apabila seseorang ingin menghadirkan hatinya itu, bukan bermakna dia membayangkan Allah, tetapi dia mengingati Allah. Bukan bermakna dia membayangkan Allah, tetapi dia meyakini bahawasanya Allah Ta'ala itu ada, wujud, dan tiada keraguan pada wujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dia tahu, dia ingat bahawasanya Allah Ta'ala adalah Tuhannya, yang Allah Ta'ala itu berkuasa. Jika Allah Ta'ala berkehendak untuk mengazabkannya, pasti akan diazabkannya. Jika Allah Ta'ala kehendak dia itu menjadi orang yang bukan Islam, pasti ia akan berlaku. Tetapi Alhamdulillah, dengan nikmat dan kurniaan Allah, Allah Ta'ala jadikan dia di kalangan orang Islam. Dan diharapkan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya dia tidak diazabkan di hari akhirat, diberikan ganjaran syurga, diberikan nikmat di dalam kubur dan sebagainya. Maknanya dia mengingati Allah, bukan membayangkan Allah. Dia mengingati Allah, maknanya dia mengetahui dan meyakini bahawasanya dia itu bertuhan. Merasa dirinya itu bertuhan, tahu bahawasanya dia hamba, dan tahu bahawasanya hamba sudah tentu ada pencipta, dan tahu bahawasanya penciptanya itu tidak serupa dengan ciptaannya. Itu barulah orang yang bertauhid, yang melakukan solat. Bukan dibayangkan